Baik, selamat pagi 4IK1. Alright. Uh, kita bersiaran sekejap Harap-harap kamu dah buat yang cikgu minta tadi. Okey. Uh, tulis cepat-cepat, tulis cantik-cantik, jaga buku kamu baik-baik. Alright. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat sikit. Okey, tengok buku surat 3 kamu tu. Okey, yang kamu tulis tadi, okey, kamu tengok, okey, dia punya point apa dia Point dia cuba tengok Bentuk suatu ungkapan kuadratik, okay, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, okay, kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Kemudian contoh tu nak tentukan sama ada okay, ungkapan kuadratik tu dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Okay, cikgu nak kamu tengok contoh C dengan E. Okay, C dengan E. Okay, cuba tengok contoh C dengan E. Okay, C dia beritahu, okay, 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1 bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, kerana terdapat dua pemboleh ubah, iaitu X dan Y. Okay, tengok E pula. E, okay, 2X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2 bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okay, nampak tak 3 per X kuasa 2? Okay, yang itu bukan nombor bulat. Okay, so dia bukan dikira sebagai ungkapan kuadratik. Okay, format untuk ungkapan kuadratik kamu tengok. Okay, nota dia. Okay, yang atas tu AX kuasa 2 per dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu saja. Okay, ingat tu je. Okay, bila ada yang bentuk itu, maksudnya ianya satu ungkapan kuadratik. Okay, ungkapan kuadratik, okay, kalau ada tanda sama dengan, okay, dipanggil persamaan kuadratik. Okay. Kemudian, okay, cuba tengok muka surat 4. Okay, muka surat 4, okay, dia tulis kat situ, bawah dia, tengok kat bawah. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A tak sama dengan kosong. Okay, A tidak sama dengan kosong. Kalau kosong tak ada nilai lah. Tak adalah nilai kuasa 2 tu. Okay, bila tak ada nilai kuasa 2 tu, dia bukan kuadratik lah. Okay, so A ialah perkali X kuasa 2, B ialah perkali X, C ialah pemalar. Okay, yang ni, alright, kamu dah jumpa dah sebelum-sebelum ni, ingat balik lah. Alright, so sekarang ni cuba tengok. Cikgu nak kamu pergi kat mana ni? Okay, tengok dekat muka surat 5. Okay, tengok muka surat 5. Kita fast forward lah. Okay, kita cepat-cepat. Alright. Okay, cuba tengok muka surat 5. Dia bagi tahu direct kat situ. Okay, cuba tengok bawah dia. Apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okay, cuba tengok bawah dia. Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk F dalam kurungan X, okay, Fx, okay, sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, yang ini ialah fungsi kuadratik. Okay, ada tanda sama dengan, maksudnya ianya satu persamaan. Okay, that's why dipanggil persamaan kuadratik atau fungsi kuadratik. Okay, habis. Alright. Boleh cikgu cepat ni. Okay, 4IK1 kamu kelas baik-baik ni. Okay, cuba tengok muka surat 7 pula. Okay, cuba tengok muka surat 7 pula. Okay, tengok muka surat 7. Okay, dalam petak kecil tengah tu, okay, dia bagi tahu bagi graf Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, yang mana A tak sama dengan kosong, hanya terdapat dua bentuk graf. Okay, dua bentuk graf ni okay. Nilai A menentukan bentuk graf. Nilai, okay, pada perkali yang kat ujung tu. Okay, A besar daripada kosong, okay, graf melengkuknya ke bawah. A kurang dari kosong, graf melengkuknya ke atas. Boleh Alright. Okay, yang ini kamu tandakan, kamu salin dalam buku. Okay, yang petak tu, okay, yang nota kecil tu. Okay,
Kemudian di bawahnya dia bagi tahu titik maksimum atau titik minimum. Okey, bagi satu fungsi kuadratik. Okey, A kurang dari kosong. Okey, titik maksimum dia. Okey, kemudian A lebih dari kosong, titik minimum dia. Yang ni cikgu kena ulang sekali lagi macam ni. Tak apa, kita masuk nilai dulu, nanti baru kita patah balik. Okey, right. So sekarang kalau kamu lihat, okay, fungsi kuadratik, okay, sama dengan persamaan kuadratik. Okay, yang penting mula-mula nak tahu benda tu, okay, satu ungkapan dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Okay, contohnya kalau, okay, kamu jumpa, okay, dia beritahu persamaan am ataupun ungkapan am, dia mesti bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, so sekarang ni A, okay, satu kali, okay, untuk X kuasa 2, sebutan pertama. B, okay, berkali, okay, untuk sebutan kedua. Alright, so sekarang ni yang kamu kena tentukan yang ini, okay, X kuasa 2 dengan X. Okay, pemboleh ubah, dia mesti sama, satu pemboleh ubah. Okay, contoh kalau dia bagi A X kuasa 2 tambah BY kuasa 2 tambah C. So dekat sini X, okay, kuasa 2, kat sini Y. So yang ini bukan satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah ni huruf dia sama. Okay, pemboleh ubah huruf dia sama. So kat situ kamu boleh buat sebagai, boleh kamu start kira sebagai satu ungkapan kuadratik. Okay, kalau, okay, dia ada tanda sama dengan, okay, kemudian fx, maka yang ini ialah satu, okay, persamaan ataupun satu apa tu fungsi, okay, kuadratik. Dekat sini yang kita akan mula kira-kira bila ada macam ni. Okay, so dekat sini pula kamu akan tentukan. Tengok dekat nilai A, B dan C. Okay, dia beritahu kat buku kamu. Okay, kalau kamu lihat muka surat 7 tadi atau muka surat 5 tadi berkenaan dengan lengkuk graf. Okay, kalau A tu, okay, kamu lihat A tu kalau lebih daripada kosong, okay, maksudnya dia bukan negatif lah, dia positif kan. Okay, graf yang akan kamu terhasil ialah, okay, contohnya ini cikgu buat graf. Okay, kat graf dia akan hasil melengkuk ke bawah. Kalau A ni, okay, kurang dari kosong, okay, nombor negatif lah kan. Kalau A kurang daripada kosong, maksudnya kat sini negatif AX lah, kuasa 2. Okay, graf yang kamu terhasil ialah ke atas. So yang ini yang bentuk graf kamu tentukan bila kamu tengok A ni. Alright. Dan kemudian dekat sini juga kamu akan tentukan, okay, nilai minimum, nilai maksimum. Okay, kemudian B, kemudian C. Okay, C normally pintasan Y. Kamu potong dekat Y berapa? Okay, biasa macam tu. Okay, dia macam graf garis lurus. Kamu guna formula apa dulu graf garis lurus? Y sama dengan MX tambah C kan? Y sama dengan MX tambah C. Ingat tak? 2 tahun kamu kena hafal ni. Okay, start form 1 sampai form 2. Okay, so yang ini ialah untuk kuadratik, graf lengkuk. Okay, so sekarang ni dia banyak nota mula-mula ni. Okay, dia bagi kamu pengenalan. Okay, kalau kamu lihat pada okay, buku teks kamu, muka surat okay, muka surat 8. Okay, kamu lihat muka surat 8. Okay, dia bagi tahu dekat situ. Apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Paksi simetri. Okay, garis tengah dia. Ni kita nak tentukan, okay, dia punya minimum maksimum. Ni, paksi simetri. Okay, dia panggil symmetrical line. Okay, cikgu tulis kat sini, simetri. Alright. Okay, so tengok kat situ, dia tulis
paksi simetri suatu graf, ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y. Paksi Y, paksi Y ni garis simetri. Paksi Y ni garis simetri. Yang membahagi graf tersebut kepada dua bahagian. Sama saiz, sama bentuk. Paksi simetri melalui titik maksimum atau titik minimum graf tersebut. Persamaan paksi simetri graf fungsi kuadratik ialah X sama dengan negatif B per dengan 2A. Itu cara untuk kita dapatkan paksi simetri. So kat situ kamu dapat tentukan titik minimum dan juga maksimum. Alright. Cikgu tak nak pergi kat soalan lagi, tapi boleh dah kot nak pergi kat soalan. Kalau kamu lihat contoh muka surat 9, dekat bawah dia. Dekat bawah dia. Diterangkan lagi paksi simetri. Paksi simetri suatu graf kuadratik selari dengan paksi Y, melalui titik maksimum minimum. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri, dan paksi simetri akan melalui titik maksimum minimum. Dia ulang balik situ. So dekat situ gambar rajah diterangkan. Paksi simetri X sama dengan H. Yang ni kamu mungkin kita kena terangkan lagi lah. Kemudian titik minimum dia, koordinat HK. Kemudian untuk kalau garis graf lengkuk ke atas, titik maksimum, dia punya koordinat MN, paksi simetri dia X sama dengan M. Macam mana ni? H dengan M. Tak apa. Alright. So sekarang ni kamu lihat, kamu nak tentukan paksi simetri ni sebab untuk dapatkan dia punya koordinat titik maksimum, titik minimum. Kalau dia tulis untuk cari titik minimum, koordinat HK, paksi simetri dia, ni koordinat nak cari ni. Kemudian yang ini, paksi simetri yang ini, MN, MN. Koordinat dia, MN. MN nanti cikgu tentukan. Alright. Tak apa. So sekarang ni pengenalan, pengenalan untuk kamu mula-mula. Pengenalan untuk kamu mula-mula. Satu ungkapan kuadratik, yang mana ada kuasa 2. Satu pemboleh ubah saja, X saja, kalau Y bukan. Kalau pecahan pun bukan. Alright, contoh E tadi. Kemudian graf yang terhasil daripada fungsi kuadratik ni. So untuk mula-mula, untuk mula-mula kamu jangan terkejut. Kamu jangan rasa hairan. Kamu ingat balik apa yang kita semua dah belajar dulu-dulu. Form 1, Form 2, Form 3, keluarkan balik basic. Untuk mula-mula hari ini, kamu kenal, kamu jumpa satu persamaan kuadratik if fx a x kuasa 2 tambah bx tambah c. Alright. Dia punya pemboleh ubah satu saja dalam satu ungkapan ni. Pemboleh ubah dia satu saja dalam satu ungkapan. Kemudian untuk menentukan graf, kamu akan lihat pada A sama ada A tu positif negatif. Alright. A tu besar daripada kosong atau kurang daripada kosong. A kurang daripada kosong. Kemudian kamu akan lihat bentuk graf. Kalau A lebih daripada kosong, alright. Graf yang terhasil, lengkuk ke bawah. Kalau A kurang daripada kosong, graf terhasil, lengkuk ke atas. Itu je. Boleh sebelum kita pergi ke soalan ni. Lepas ni kita nak buat soalan. Alright.
So yang ini yang mula-mula. Okey, fungsi kuadratik. Kuadratik maksudnya kuasa 2. Alright, boleh Okey. Okey, sekarang ni ada komen tak? Okey, tak ada komen, tak ada tanya. Alright. So sekarang ni kalau kamu lihat, okey, dekat buku teks muka surat 10, okey, kita nak isi jawapan untuk soalan-soalan tu. Okey, yang cikgu nak kamu buat, okey, cuba tengok soalan nombor 1 dan 2 sahaja dulu. Okey, 1 dan 2 sahaja dulu. Okey, soalan 1, okey, dia bagi dua persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. Kalau kamu lihat A, okey, A dia bagi untuk perkali, okey, perkali yang pertama, okey, nilai dia positif. Okey, contoh yang pertama tu, A, 1A. Okey, yang kedua B, GX, okey, fungsi GX tu, okey, perkali yang pertama negatif. Alright, okey. Kemudian yang kedua, okey, soalan kedua kalau kamu lihat dekat bawah, okey, dia tulis kat situ, bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, bagi tahu julat, okey, bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut, okey, titik maksimum atau minimum. So kat sini je nak kamu kenal pasti. Okey, kenal pasti sama ada, okey, A tu kurang dari kosong atau lebih dari kosong. Alright, okey, sekarang ni dalam masa 5 minit. Okey, dalam masa 5 minit kamu buat soalan 1 dan 2. Alright, soalan 1 dan 2, 5 minit. Okey. Alright, good. Okey, kemudian cikgu akan cakap dekat grup lah. Okey, cikgu akan tunjukkan video dekat grup, kamu lihat dekat grup dan isi kehadiran sekali lah. Alright, kita jumpa lagi 5 minit. Cikgu bagi 5 minit je. Okey, soalan 1 dan 2. Okey, tulis dekat buku kamu. Alright, boleh Okey, terima kasih.